Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Dah bersedia untuk PDPR kita hari ini? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sedia. Untuk mata pelajaran pengurusan diri PPKI tahun 6, kita akan melihat standard kandungan 4.2 mengurus kelengkapan dapur dan ruang dapur. Standard pembelajaran 4.2.2 memilih alatan atau bahan yang sesuai untuk membersih ruang dan peralatan dapur. Mari ulang kaji semula ruang dapur. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 36 hingga 37. Yang pertama yang telah kita pelajari ialah ruang dapur iaitu lantai dapur. Okey, lantai dapur. Kemudian kabinet. Kabinet yang warna putih ni ialah kabinet. Kemudian dapur. Dapur ni tempat yang kita letak kuali nak masak apa semua Kemudian meja makan. Okey, mari ulang semula dengan cikgu. Ruang dapur. Yang pertama, lantai. Yang kedua, kabinet. Yang ketiga, dapur. Dan yang terakhir, meja makan. Ada 4 semuanya yang telah kita pelajari. Mari kita lihat cara membersihkan ruang dapur dan alatan ataupun bahan yang sesuai digunakan untuk membersihkan ruang dapur tersebut. Okey, sudah bersedia semua? Mari kita lihat kawasan yang pertama iaitu lantai. Lantai. Yang pertama untuk di kawasan lantai ataupun di lantai ruang dapur, yang pertama sekali mestilah kita sapu sampah. Okey, maksudnya biasanya lepas dah siap masak, mesti ada yang jatuh-jatuh dekat lantai. Contohnya seperti kulit bawang ataupun kulit kentang. Ataupun kalau ada yang makan durian, contohnya mungkin ada daun-daun yang jatuh dekat lantai. Pastikan bila selesai menggunakan dapur, kita mestilah menyapu lantai tersebut. Okey, jangan tinggalkan kotor. Kemudian yang kedua, mop lantai. Okey, mop lantai. Selepas kita dah sapu lantai, kita perlu mop lantai. Tetapi mop lantai ni bukanlah setiap hari. Okey, mop lantai boleh buat pada hujung minggu, hari Jumaat atau Sabtu. Okey. Dan yang terakhir, buang sampah. Okey, pastinya di kawasan dapur akan ada tong sampah. Dekat setiap rumah mesti ada tong sampah. Tak kisahlah kecil ataupun besar. Apabila sudah selesai masak, okey, bahan-bahan yang kita dah tak nak guna tadi macam contohnya apa? Tangkai cili, ataupun kulit bawang, ataupun plastik bekas mi goreng ataupun bihun. Mestinya kita buang dalam tong sampah. Pastikan tidak ada sampah di luar tong sampah tersebut. Semuanya masuk ke dalam tong sampah. Barulah lantai dan dapur kita ni bersih dan
kemas. Okey, ulang semula. Untuk lantai, yang pertama kita kena sapu sampah. Okey, yang kedua mop lantai. Dan yang ketiga buang sampah. Okey, ada 3 semuanya. Jelas murid-murid? Baik. Mari kita lihat yang pertama, sapu sampah. Alatan apa yang perlu kita guna untuk menyapu sampah ni? Okey, cuba murid-murid tengok. Ada gambar apa ni? Ada 4 gambar semuanya. Siapa yang rajin tolong mak dia, mesti kenal alatan ni. Apa nama alatan ni? Okey, ini ialah penyapu. Ini 2 ni penyapu. Dan ni lidi. Dan yang ini ialah penyodok. Apabila kita sapu sampah, kita akan gunakan 2 benda ni. Penyapu dan penyodok. Okey. Penyapu ni ada berapa jenis? Okey. Mungkin di rumah kamu ada guna yang macam ni. Mungkin kawan ada guna yang macam ni. Tidak kisah macam mana pun. Okey. Boleh digunakan. Okey, kadang-kadang ada juga yang gunakan lidi. Cikgu dulu masa kecil, cikgu pun gunakan penyapu lidi ni untuk bersihkan contohnya macam kapet dan sebagainya. Kemudian penyodok ni untuk kita masukkan sampah-sampah yang kita sapu tadi ke dalam penyodok. Okey, untuk sapu sampah kita perlukan 2 peralatan, iaitu penyapu dan penyodok. Seterusnya, untuk mop lantai, cuba murid lihat. Ada 4 gambar. Okey. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama ini ialah gambar mop, batang mop ya. Gambar dia tidak begitu lengkap. Okey. Gambar batang mop. Yang kedua ini ialah baldi mop. Yang ini ialah pencuci lantai ataupun pembasmi kuman. Okey. Mop ni ada pelbagai jenis. Tak kisahlah asalkan nama dia mop. Kita boleh gunakan untuk mop lantai. Kemudian kita akan gunakan baldi mop ni untuk masukkan air yang telah ditambah dengan pencuci lantai ni. Biasanya orang guna Ajax ataupun ada juga yang tambahkan sedikit Dettol. Tak kisah mana-mana. Okey. Ini ialah baldi mop. Yang ini ialah pencuci lantai. Kebiasaannya untuk lebih wangi dan lebih bersih, kita akan campur. Masa kita buat air untuk mop lantai tu kan. Supaya lebih wangi. Okey. Okey, yang ini gambar apa? Ini ialah gambar mop. Okey. Kebanyakannya sekarang ni dah macam-macam pelbagai bentuk, pelbagai rupa mop. Yang ni terus kita isi air dan terus mop. Tak ada data-data air dalam ni. Pun boleh juga mana-mana asalkan kegunaan dia ialah untuk mop lantai. Okey, ulang semula. Untuk mop lantai, kita perlukan peralatan mop, baldi mop dan pencuci lantai ataupun pembasmi kuman. Seterusnya, untuk buang sampah, kita perlukan 2 peralatan ataupun 2 alatan, iaitu apa ni? Tong sampah dan plastik sampah. Plastik sampah ni biasanya sesuailah dengan saiz tong sampah kita. Kalau tong sampah hitam yang besar ni, plastik hitam yang besar kita guna. Kalau kita guna tong sampah kecil sikit, kita gunakan plastik yang sesuai dengan saiz dia. Okey.
Bila dah selesai, dah penuh sampah tu, dah agak-agak penuh, kita pun ikat. Siapa yang selalu tolong mak dia? Angkat tangan. Bagus. Okey. Rajin-rajin tolong mak di rumah. Okey, kita ulang semula. Untuk buang sampah, dua alatan yang digunakan iaitu tong sampah dan plastik sampah. Okey, dah habis bahagian lantai, kita akan tengok bahagian kabinet. Okey, kabinet ni, kabinet. Okey. Bila untuk kabinet ni, kita ada dua yang kita biasa buat. Pertama ialah lap kabinet dan yang kedua ialah susun semula peralatan atau bahan yang digunakan. Untuk lap kabinet, biasanya kita akan guna tisu dapur, tisu yang panjang ni. Ataupun anda juga guna tisu ni. Biasanya tisu ni untuk tisu muka. Tapi tak kisah. Boleh juga guna untuk lap percikan-percikan di dapur lepas masak tu kan. Contohnya ataupun awak buat air Milo tumpah. Boleh lap guna tisu. Kemudian biasanya nak lagi senang, orang akan guna tisu basah. Ataupun wet tissue. Ambil satu, kemudian lap di bahagian yang kotor tersebut. Lebih senang tanggal. Okey, dan yang terakhir ialah kain lap atau tuala kecil. Biasanya kita akan basahkan tuala kecil ni. Kemudian kita akan lap kabinet. Ataupun kita akan lap lah mana-mana bahagian yang tumpah ataupun terkena percikan-percikan semasa kita masak. Semasa berada di dapur. Okey. Ulang semula untuk lap kabinet. Alatan yang kita perlukan, yang biasa kita guna ialah tisu dapur, tisu basah, kain lap atau tuala kecil. Dan yang terakhir ialah susun semula peralatan selepas digunakan. Okey, murid-murid perhatikan dua jenis dapur ni. Satu kemas, satu bersih. Ya, satu lagi ini dia lepas guna dia tak basuh. Mana lagi cantik di mata? Mestilah yang kemas ni. Kalau yang ni lagi kotor dan mungkin boleh membawa kepada binatang datang, haiwan, serangga macam cicak, lipas. Okay? Kita kena menjadi seorang yang pembersih. Okay? Jangan tinggal tidak basuh. Okay, biasanya lepas kita guna peralatan, dah habis masak, dah habis buat air, kita basuh semula alatan yang kita guna dan susun semula. Contohnya murid ambil Milo untuk buat air. Lepas ambil tin Milo tu, letakkan balik di tempat dia. Itulah maksudnya susun semula peralatan. Okey. Cikgu harap murid-murid mempelajari sesuatu pada hari ini dan jangan lupa siapkan tugasan yang diberikan. Terima kasih.